Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah binti Uthman dengan nombor matrik 278-924. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Noor. Nama matrik saya 279214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Adawiyah Kamarina binti Muhammad Nazaimi. Nombor matrik 281326. Jadi pada hari ini, kumpulan kami ingin mengetengahkan satu isu budaya dalam bentuk main peranan di antara kaunselor dan juga klien. Jadi isu budaya kami pada hari ini ialah seorang klien bertemu dengan kaunselor kerana mempunyai masalah dengan suaminya yang berbangsa India dan beragama Islam. Hal ini kerana terdapat perbezaan agama dan bangsa klien dengan keluarga suaminya. Klien merasakan bahawa keluarga suaminya tidak menghormati klien kerana keluarga suaminya telah menghidangkan arak kepada klien semasa menyambut perayaan Deepavali bersama keluarga suaminya. Assalamualaikum, apa khabar? Nama apa ya? Waalaikumsalam, nama saya Siti Aisyah. Boleh panggil Aisyah je lah. Oh, okey. Jadi memang semua orang panggil Aisyah lah kan? Okey. Jadi Aisyah tahu kan hari ni kita akan buat sesi kaunseling? Tahu. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi, saya nak tanya Aisyah. Aisyah pernah tak buat sesi dengan kaunselor lain sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah? Okey. Jadi saya bagi tahu sedikit lah mengenai kaunseling ni. Kaunseling ni ialah satu proses pertolongan antara kaunselor dengan klien. Dia satu pertolongan yang profesional lah antara kaunselor tu sendiri dengan klien. Jadi dalam sesi kaunseling ni dia terikat dengan etika kerahsiaan tau. Jadi apa-apa yang Aisyah cerita, semua perkara yang Aisyah cerita dalam sesi ni akan dirahsiakan dan dia akan tidak akan diperkatakan di pihak luar lah, di pihak ketiga. Jadi kecuali jika perkara yang kita bincangkan tu akan membahayakan diri Aisyah sebagai klien dan saya sebagai kaunselor lah. Okey. Jadi sebelum tu boleh tak saya tahu Aisyah ni daripada mana? Saya asal daripada Kelantan. Okey, orang Kelantan. Okey, jadi saya bagi tahu tentang saya sedikit lah. Nama saya Nur Atikah binti Uthman. Saya berumur 22 tahun dan saya masih bujang lah. Okey, jadi selepas tu ada tak Aisyah nak bertanyakan apa-apa sebelum kita mulakan sesi? Tak ada kot. Okey. Jadi apa isu Aisyah pada hari ini yang nak kita bincangkan? Sebenarnya, saya ni kodoh. Lepas tu lelaki saya tu kata Indian lah. Lepas tu dia masuk Islam. Lepas tu kiranya Indian Muslim lah tau. Lepas tu dia masuk Islam tu sebab nak nikah saya lah kan. Tapi lepas nikah ni semacam pelik lah. Semacam pelik kan you. Sebabnya saya rasa you tu macam tak faham lah saya kan. Sebab hari tu saya balik lah. Saya dengan suami lah. Saya dengan lelaki saya lah kan. Balik rumah rumah mertua saya. Dah sambut di Pawali. Saya kan bun di Pawali kan suka lah. Sebab excited kan. Nak balik sambut di Pawali. Lepas tu kita boleh tengok sendiri kan. Dia sambut pesta cahaya ke apa. Pesta kan excited kan. Lepas tu saya pun expectation saya tinggi balik kan. Kan aku macam positif lah balik tu untuk dia Pawali. Untuk suka-suka kan. Tapi saya ni tak suka lah. Saya balik di Pawali ni kan. Memang ubah mati-mati lah persepsi saya tu untuk lelaki saya dengan family dia. Sebabnya saya macam kejut lah saya macam kejut sebab family dia tu macam you hidarut ke saya kan. Memang time tu kita macam pelik buat apa you hidarut kan. Macam
oh mungkin dia teringat aku, saya ni Islam, macam dia teringat ke. Lepas tu, saya tambah kejut kan. Tu laki saya minum juga. Dia macam, dia tu, memang dia tu sekak pun, memang dia ambil, dia minum. Lepas tu memang saya kejut tengok dia duk mabuk dengan family dia kan. Memang time tu, saya tahu perasaan saya kan. Memang sedih lah. Memang saya tak suka lah. Macam dia dengan family dia tu, macam mempersenda ke agama saya. Oh, okey, faham. Jadi masalah sekarang ni isu rumah tangga lah. Kiranya suami Aisyah baru masuk Islam. Lepas tu macam dia dia juga boleh tak saya tahu maksud sekat tu? Minta maaf sebab saya tak terlalu faham maksud sekat tu macam mana. Sekat tu mungkin kalau dalam kalau formal sikit. Mungkin membantah aku. Macam membantah gitu. Oh, maksudnya suami Aisyah pun turut ikut serta lah minum juga masa tu. Okey, faham. Jadi saya sangat faham perasaan Aisyah sekarang. Kalau boleh saya tahu, berapa lama dah Aisyah mendirikan rumah tangga dengan suami? Dan berapa lama sebenarnya perkenalan Aisyah dengan suami? Baik, cepat betul kaunselor ni kata dia faham perasaan kau Aisyah. Macam mana dia boleh mengaku dia faham perasaan kau sedangkan tadi dia boleh tanya kau perkataan lorat Kelantan yang kau sebut tu. Ke sebenarnya kaunselor ni tugas dia main teka-teka hati kau, main baca je hati kau. Tak pun sebabkan dia nak sedapkan hati kau, dia main cakap je yang dia faham apa yang kau cerita Aisyah. Kaunselor ni pun bukannya orang Kelantan pun. Macam mana dia boleh mengaku yang dia faham apa yang kau cakap? Sedangkan kau bercerita tu ikut lorat negeri kau sendiri. And kaunselor ni, dia bercakap formal je. And dia tak nampak pun macam orang Kelantan. Wah, bagusnya kaunselor ni. Walaupun kaunselor ni berbeza negeri dengan Aisyah, kaunselor ni cuba untuk faham apa yang Aisyah ceritakan. Tak sia-sialah sebenarnya apa yang Aisyah buat hari ni untuk bertemu dengan kaunselor dan mencari penyelesaian isu tentang suami Aisyah. Ini ngerti kau. Boleh faham saya cerita. Sebab macam tak akhirlah macam muda-muda lah cik faham kan. Sebab cik kan bukan Kelantan kan. Sebab saya kata cepat saat ni. Faham ke? Kau cik ni Kelantan juga. Tapi untuk nikah tu, saya baru je nikah dengan suami saya tu dalam 5 bulan kot. Tapi sebelum tu sign dululah dalam 2 tahun sebab you sekali kan. Masuk you sekali, sekelas sekali lah. Oh, okey, faham. Jadi lepas berlaku perkara seperti ini, maksudnya sekarang Aisyah macam terasa hatilah dengan suami, macam tu kan? Okey. Jadi lepas berlaku perkara ni, Aisyah ada tak berbincang secara baik dengan suami? Maksudnya berkomunikasi dengan suami secara baik untuk bagi tahu perasaan Aisyah sekarang. Kalau berbincang tu tak lagi kot. Tapi saya senyap je lah untuk menandakan saya tu tengah serah hati ke, tengah merajuk. Okey. Jadi pada pendapat saya lah, pandangan saya mungkin Aisyah buat masa ni boleh berbincang terlebih dahulu dengan suami kerana kalau kita tengok perkahwinan Aisyah pun masih lagi baru dan mungkin suami Aisyah sedang belajar untuk mendalami Islam. Sebab bagi saya proses untuk belajar tu kan, bila kita biasa dengan perkara yang kita buat tu, dia mesti mengambil masa yang lama untuk kita ubah benda tu. Jadi tambah sekarang ni pun suami Aisyah pun baru lagi memeluk agama Islam kan? Macam tu. Alah Aisyah, perlu ke kau nak bincang dengan suami kau tu? Patutnya dia suami, dialah yang kena faham kau sebagai isteri. Kaunselor ni pun tadi, dia cakap dia bujang kan? So, dia tak kahwin lagi. Dia takkan faham punya masalah rumah tangga orang yang dah kahwin ni.
Aisyah, kau kena bertenang dan sabar. Mungkin cadangan kaunselor ni kau boleh gunakan untuk memperbaiki hubungan kau dengan suami nanti. Tapi bagi pendapat saya lah kan, saya rasa dia tu perlu sedar lah sebab dia tu jadi suami tu kan. Sepatutnya dari awal dah lagi dia tu slow-slow belajar Islam sebab kalau kira tu kan tanggungjawab dia lagipun sebelum kami kahwin pun suami saya tu janji dah lah sebab dia kan baru convert kan, janjilah untuk belajar pasal Islam. Lepas tu oh, biasalah kan, saya rasa biasalah kot sebab mula-mula kahwin kan. Tapi saya macam pelik lah. Saya macam pelik dengan cik ni sebab saya nampak cik ni nak menyebelahi suami saya sedangkan cik ni pun tak kahwin lagi. Macam mana cik tu boleh nak faham perasaan saya sebagai isteri? Dia betul, memang saya masih bujang, ya saya faham. Cuma saya pun ada rakan-rakan yang ramai kahwin campur ni. Dan semestinya saya lihat memang seorang suami mesti bertanggungjawab terhadap isteri. Tapi saya rasa mungkin sekarang ni suami Aisyah tu perlu bimbingan daripada Aisyah untuk dia mendalami agama Islam dengan lebih baik. Dan saya percaya dengan bimbingan dan sokongan yang diberikan oleh Aisyah, mungkin suami Aisyah dapat melaksanakan tanggungjawab dia sebagai suami dan Muslim yang baiklah. Jadi apa kata Aisyah cuba dahulu berkomunikasi dan berbincang dengan suami secara baik dan cari kata sepakatlah dengan suami. Macam tu. Tapi dia kan suami. Dah kenapa pula lah Aisyah yang nak kena faham pasal agama suami Aisyah tu. Patutnya sebagai seorang suami, suamilah yang kena bimbing isteri. Ni dah terbalik pula. Kenapa Aisyah pula yang nak kena bimbing suami dia? Astagfirullah Aisyah, tak baik tau fikir macam tu. Tak salah pun sebenarnya kalau Aisyah nak bantu suami Aisyah supaya jadi orang yang lebih baik. Bukan tu juga ke janji Aisyah semasa mula-mula kahwin dengan suami Aisyah dulu, yang Aisyah akan sama-sama membantu dan bimbing suami Aisyah supaya rumah tangga Aisyah ni akan menjadi mawaddah dan rahmah. Saya faham tu Encik, tapi saya ni seorang isteri, sepatutnya saya lah perlu dibimbing, bukannya membimbing. Takkanlah perkara macam tu pun dia tak boleh fikir. Perbuatan dia tu, bukan dia je, perbuatan dia dengan keluarga dia tu menghidangkan arak kepada saya tu perbuatan yang salah. Bukan tu je Cik. Suami saya ni seolah-olah tak peka dengan perasaan saya tu. Mestilah saya ni kecewa kan, takkan dia tak nampak kan. Tapi lepas tu saya rasa saya ni mampu terdiam je lah tengok suami saya tu mabuk-mabuk. Balik pada rumah tu saya menangis je lah tengok keadaan pun makin dingin lah antara saya dengan dia. Okey, saya faham perasaan Aisyah dan betul. Tetapi bagi saya situasi sekarang Aisyah perlu orang cakap berlapang dada sedikit dan cuba untuk mulakan dahulu perbincangan secara baik dengan suami. Aisyah perlu bagi tahu perasaan Aisyah. Mungkin disebabkan suami Aisyah tu terbiasa dan dia macam mempunyai kesukaran untuk meninggalkan perkara yang biasa dibuat. Jadi sehingga dia terlupa bahawa perkara yang dibuat tu dah melanggar batas-batas yang sepatutnya dia jaga sebagai seorang yang beragama Islam. Jadi mungkin antara solusi yang terbaik pada masa ini adalah mengingatkan semula suami Aisyah mengenai larangan agama dalam agama Islam. Jadi bagi saya perbincangan antara Aisyah dengan suami tu mungkin boleh meleraikan permasalahan yang Aisyah dan suami lalui sekarang lah. Aisyah pun boleh mengingatkan suami Aisyah supaya
macam hormat lah, hormat sedikit hormat Aisyah sebagai seorang isteri. Macam tu. Ya, balik-balik kau je lah yang kena berlapang dada Aisyah. Itulah kau. Siapa suruh datang jumpa kaunselor ni? Sia-sia je Aisyah. Kaunselor ni takkan faham pun perasaan kau. Apatah lagi nak menyelbahi kau. Nak suruh berbaik, patutnya suami kau tu lah yang kena sedar yang dia tu salah. Nak cakap pasal hormat, sekarang ni siapa yang tak hormat siapa dulu? Aisyah, betul lah juga apa yang kau sendiri cakap. Selagi kau simpan perasaan ni Aisyah, selagi tu kau akan rasa sakit. Baik kita ni berbincang dengan suami tu ya dok. Mana tahu lepas bincang elok-elok, hati suami tu akan terbuka sikit ke nanti? Saya ni cik, sebenarnya saya ni boleh je hormat bangsa dengan agama lain kan. Tapi masalahnya, yang sepeliknya, kenapa saya ni hormat agama orang lain tapi orang lain tak hormat agama saya, tak fair lah kan. Dia ajak saya dah sambut di Fawali, saya okey, saya on je lah. Sebab tak pernah sambut excited first time. Saya okey lah tapi kenapa dia orang tu layan saya macam tu. Sedangkan keluarga saya ni memang terima baik sangat keluarga suami saya tu. Tak ada pun nak membeza-bezakan soal bangsa, agama. Saya tahu tu kan. Saya dengan family ni memang ikhlas lah terima suami saya ni. Tapi saya tak sangka yang dia tu boleh buat saya macam ni. Tak menghormati. Okay. Saya faham macam Aisyah juga cakap first time menyambut di Pavali. Jadi saya faham. Jadi seperti yang saya bagi tahu Aisyah, suami Aisyah tu masih baru, sangat baru dalam mempelajari Islam. Saya bukan nak menyebelahi suami Aisyah. Jadi bagi saya setiap manusia tu dia akan melakukan kesilapan. Jadi antara solusi yang paling baik dan utama untuk waktu sekarang yang perlu dilakukan, Aisyah perlu mendahulukan, maksudnya berkomunikasi dahulu secara baik, mulakan komunikasi dengan suami sebelum kita membuat suatu keputusan kan. Jadi mungkin ni suami Aisyah juga orang kata layak diberi peluang kedua sebab yelah baru pertama kali dan baru sahaja memeluk agama Islam. Jadi mungkin dengan peluang kedua tu dia akan lebih berhati-hati dan cuba untuk mengawal tingkah laku dia pada masa akan datang. Peluang kedua, senang je kan kaunselor ni cakap Aisyah. Bila orang buat salah je, kita bagi peluang kedua. Lepas tu yang sakit hati, yang merana kau juga Aisyah. Kaunselor ni ingat soal agama ni boleh main-main ke? Kaunselor ni pun orang Islam kot. Takkanlah nak biar je orang pijak-pijak agama kita. Betul lah tu Aisyah, apa yang kaunselor ni cakap. Mungkin suami Aisyah ni akan sedar tau. Maksudnya bila Aisyah maafkan suami Aisyah, Aisyah bagi peluang dekat suami Aisyah ni akan tahu yang isteri dia ni akan sentiasa ada dengan dia, sentiasa akan tolong dia dan ingatkan dia untuk jadi orang yang lebih baik. Peluang kedua, saya pun masih berfikir lagi lah nak bagi tak kan. Sebab saya pun takut juga, takut benda sama jadi kan. Saya takut lah, awal-awal je lah dia macam aware pasal benda ni. Kan, dia kan baru masuk Islam kan, macam baru convert lah. Kut-kut dia tu terpengaruh dengan sains sama-sama macam lepak lala teliu sebab lama kan tinggal kan lama tak teram. Kalau duduk dengan saya ni takkanlah tengok je, mestilah saya dia pun rasuk juga sutrai macam lah try lah. Lepas tu Hani pun macam melibatkan agama okay. Kita tak tahu sebab macam susah lah nak percaya ke dia tu sebab saya takut lah takut jadi pula lepas benda ni jadi kan. Lepas jadi ni saya macam terfikir lah. Saya ni salah pilih suami ke ataupun satu kesilapan
satu kesilapan kok saya ni kahwin campur gini. Okey Aisyah, sebagai seorang isteri, Aisyah kena banyakkan sabar, jangan terlalu ikutkan emosi. Aisyah perlu percaya bahawa setiap permasalahan mesti ada jalan penyelesaian dia. Jadi untuk menyelamatkan rumah tangga Aisyah yang masih baru ni, orang cakap sangat baru, Aisyah perlu kuat dan jangan terlalu ikut emosi dalam membuat keputusan. Jadi apa kata Aisyah cuba terlebih dahulu solusi yang kita bincangkan sekarang ni. Lepas tu kita tengok bagaimana hasilnya. InsyaAllah masalah ini boleh diselesaikan. Lagipun saya rasa ini baru pertama kali kan suami Aisyah melakukan kesilapan seperti ini. Itulah Aisyah, kalau kau jumpa kaunselor, macam ni je lah jawapan yang kau dapat. Kaunselor ni akan suruh kau sabar, sabar dan sabar je. Tak ada orang pun Aisyah nak faham perasaan kau. Baik kau diam je daripada jumpa kaunselor macam ni. Aisyah, betul lah tu kan apa yang kaunselor ni cakap? Kau kena juga sebenarnya bincang baik-baik dengan suami tu. Cuba luahkan apa yang terbuku dekat hati tu. Manalah tahu kan. Suami kau akan tiba-tiba sedar akan kesalahan dia dan berubah jadi orang yang lebih baik lepas ni. Saya rasa mungkin ada betul juga cadangan dengan kata-kata cik tu. InsyaAllah saya akan cuba untuk capailah kata sepakat dengan suami saya. Sebab saya juga suami saya ni lelaki yang baik dan mungkin benda yang jadi ni proses untuk kami lebih matang daripada dalam rumah tangga lah. Saya pun akui juga sebab dalam hal ni saya tak sepatutnya terus mendiamkan diri lah tanpa beri penjelasan ke suami saya. Ya betul, saya juga percaya walaupun mungkin Aisyah dan suami tu mempunyai perbezaan bangsa, budaya, tetapi sebenarnya Aisyah dan suami sebenarnya memang dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik. Saya percaya kerana bagi saya perkahwinan campur dalam masyarakat kita terlalu banyak berlaku. Kita walaupun sebabkan kita hidup dengan rakyat yang berbilang bangsa, jadi mungkin Aisyah boleh menekankan kepada suami Aisyah bahawa walaupun suami dan Aisyah bukanlah dari latar belakang bangsa dan agama yang sama, tapi kita masih perlu menghormati antara satu sama lain, agama kita, bangsa kita, budaya. Hal ini kerana walaupun isu agama bangsa ni perkara yang sangat sensitif sebenarnya, tetapi kita masih dapat mengatasi perasaan perbezaan tu dengan saling bertolak ansur. Jadi benda tu boleh membina satu kebahagiaan kepada Aisyah dan suami sebenarnya. Yelah, senanglah dia cakap Aisyah. Kaunselor ni bangsa Melayu. Apa yang dia faham pasal bangsa lain? Kau yang kahwin dengan lelaki berbangsa India. Jadi kau je yang tahu betapa susahnya nak bertolak ansur dengan suami dan keluarga suami kau yang tak reti nak hormat agama dan bangsa kau. Aisyah, relax, okay? Betul lah tu kan kaunselor ni cakap. Kita ni sebenarnya rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi mungkin kita sepatutnya jugalah hormat antara satu sama lain dan kita kena raikan setiap perbezaan yang kita ada ni sebab perbezaan ni lah yang sebenarnya menguatkan silaturahim kita. Ya Encik, saya je lah yang kena tolak ansur. Kalau lain buat salah, saya juga kena sabar, kena tolak ansur. Saya nak tanyalah, memang macam tu ke? Cara kaunselor ni nak bimbing klien, cik yakin ke kalau saya cakap mengenai masalah ni dengan suami saya, semua perkara akan selesai? Okey, sebenarnya kita bukannya nak selesaikan terus macam tu. Maksudnya kita cari solusi yang utama terlebih dahulu dan kita mulakan dengan mencari jalan penyelesaian. Kita tengok macam mana hasil dia. Jadi saya faham. Macam saya cakap tadi, suami Aisyah ni dia masih baru dalam mempelajari agama Islam. Jadi setiap manusia dilakukan kesilapan. Jadi
yang paling utama sekarang dan sesuai yang Aisyah perlu buat untuk menyelamatkan rumah tangga Aisyah ialah berkomunikasi terlebih dahulu. Cuba untuk berkomunikasi terlebih dahulu dengan suami dan beri suami peluang kedua terlebih dahulu. Jadi mungkin suami Aisyah ni perlu diberi peluang kedua lah. Dengan peluang tersebut dia boleh lebih berhati-hati, lebih aware, lebih mengawal tingkah laku dia selepas ini dan seterusnya sedar dengan kesilapan yang dibuat. Jadi dengan itu dia juga dapat mengubah diri dia untuk menjadi suami yang baik, seorang Muslim yang baik pada masa akan datang. Baiklah Encik. Saya nak terima kasihlah atas segala pandangan dan nasihat Cik kepada saya. Saya pun nak ucap terima kasih juga sebab sudi nak luar masa dengan masalah, dan terima kasih juga sebab Cik pun dah beri beberapa solusi untuk saya dengan suami saya. Okey, baiklah sama-sama. Jadi saya sangat berharap bahawa Aisyah dapat menemukan jalan penyelesaian dengan secepatnya lah dan yang terbaik. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Aisyah kerana menerima khidmat kaunseling saya hari ini. Saya doakan yang terbaik buat hubungan Aisyah dan suami, dan kalau ada apa-apa masalah, Aisyah jangan segan-segan untuk menghubungi saya semula. Okey, jumpa lagi.